Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video pada kali ini saya akan berkongsi mengenai tajuk sebatian karbon. Okey, soalan pertama. Sebatian manakah adalah suatu hidrokarbon tak tepu? Okey, so kita tahu hidrokarbon ni ada dua jenis. Apakah yang dimaksudkan dengan hidrokarbon? Ya, hidrokarbon ialah sebatian karbon yang mengandungi unsur hidrogen dan karbon sahaja. Okey, jadi ada dua, boleh dikategorikan, boleh dikelaskan kepada dua hidrokarbon ni. Satu ialah hidrokarbon tepu dan satu lagi ialah hidrokarbon tak tepu. Hidrokarbon tepu ialah alkana sahaja, manakala hidrokarbon tak tepu ialah alkina dan alkuna. Okey, so kita tahu yang tak tepu ialah alkina dan alkuna. Jadi kita carilah di sini yang mana ialah ahli kepada alkina atau alkuna. Okey, so kita nampaklah jawapan dia ialah propina. Propana ialah alkana. Kloropropana itu datang daripada alkana juga. Pun tepu. Dan propano ialah alkohol. Okey, so alkohol bukan hidrokarbon. Okey, seterusnya antara yang berikut, yang manakah benar mengenai proses peretakan petroleum? Okey, kita tahu bahawa petroleum ni tidak dapat digunakan sebelum petroleum tu diproses. Petroleum perlu diasingkan kepada pecahannya sebelum dapat digunakan melalui proses penapisan. Jadi ada dua peringkat dalam penapisan minyak, iaitu pertama penyulingan berperingkat dan kedua peretakan. Jadi soalan ni tanya mengenai peretakan. Okey, kita tengok dulu apa dia penyulingan berperingkat dan yang mana pula ialah peretakan. Penyulingan berperingkat ni apabila pecahan hidrokarbon dalam petroleum tu diasingkan pada suhu berlainan, mengikut suhu mengikut saiz hidrokarbon. Manakala peretakan pula, hidrokarbon berantai panjang dipecahkan kepada molekul yang lebih kecil pada suhu tinggi dan bermangkin. Okey, jadi kita tengok yang manakah jawapan mengenai peretakan petroleum. A. Pengasingan berdasarkan kepada perbezaan takat didih. Perbezaan takat didih ini ialah penyulingan berperingkat. B. Digunakan menghasilkan molekul hidrokarbon bermolekul besar. Salah. Kalau peretakan petroleum, tujuan dia ialah untuk menghasilkan molekul yang lebih kecil. Okey. So B pun salah. C. Menggunakan mangkin. Betul. Peretakan memang proses yang menggunakan mangkin, sama ada mangkin dia aluminium oksida atau silikon 4 oksida. So jawapan dia C. Jadi D ni salah lah. Bitumin ialah contoh bagi hasil bagi proses penyulingan berperingkat. D salah. Okay, next. Antara yang berikut, yang manakah betul mengenai alkuna? Alkuna. A. Sebatian mempunyai kumpulan karboksil. Kalau alkuna kumpulan berfungsinya bukan karboksil. Karboksil ni ialah kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik. Okey, sebatian mempunyai formula am CnH2n tolak 2. Ya betul. Okey, ini ialah formula am bagi alkuna. Hafal ni Okey, sebatian C, sebatian ialah satu hidrokarbon. Betul ke salah? Salah. Satu hidrokarbon betul. Hidrokarbon tepu salah. Hidrokarbon tepu ialah alkana. Alkuna dan alkina ialah hidrokarbon tak tepu. D. Sebatian mengandungi hanya ikatan tunggal. Salah. Sebab dalam alkuna juga mengandungi ikatan ganda 3. Antara atom-atom karbon. Antara dua atom karbon. Okey, penyataan manakah yang menunjukkan perbezaan antara butina dan butana? Okey, so sebelum kita jawab soalan ni, kita tengok slide ni dulu. Perbandingan antara alkana dan alkina. Okey, so kedua-dua persamaan dia alkana dan alkina ialah hidrokarbon yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Okey, ini ialah takrifan bagi hidrokarbon.
alkana, alkina, dua-dua ialah hidrokarbon. Dan pembakaran lengkap, alkana dan alkina akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Sifat fiziknya sama, bilangan atom karbon yang sama banyak kalau kita bandingkan heksana dengan heksina. Okey. So perbezaannya pula ialah alkana, kalau tadi butana ialah hidrokarbon tepu, manakala alkina hidrokarbon tak tepu. Dalam alkana terdiri daripada ikatan kovalen tunggal sahaja. Dalam alkina adanya ikatan kovalen ganda dua. Ini juga adalah kumpulan berfungsi. Ikatan ganda dua antara dua atom karbon. Alkana boleh mengalami tindak balas penukar gantian sahaja, manakala alkina boleh mengalami tindak balas penambahan. Ada 5 tindak balas penambahan bagi alkina. Okey, seterusnya peratus jisim karbon per molekul dalam alkana lebih rendah, dalam alkina lebih tinggi, dan alkana nyalaannya kurang berjelaga, alkina nyalaannya lebih berjelaga. Okey. Okey, so kita tengok sebelum soalan tadi yang manakah menunjukkan perbezaan antara butina dan butana. Butina larut dalam air tetapi butana tidak larut dalam air. Ni salah. Butina dan butana, kalau kita lihat perbezaan tadi, persamaannya ialah sifat fiziknya. Ketelarutan dalam air adalah salah satu sifat fizik. Okey, jadi butina dan butana kedua-dua ialah sebatian kovalen. Sebatian kovalen tidak larut dalam air. Jadi butina larut dalam air, ni salah lah. Okey. Peratus jisim karbon per molekul bagi butina lebih tinggi. Betul. Peratus jisim karbon per molekul bagi butina lebih tinggi berbanding peratus jisim karbon per molekul bagi butana. Okey, ni tengok ni mesti ayatnya ditulis begini kalau soalan struktur. Peratus jisim karbon per molekul. Tak boleh peratus karbon per molekul je. So C ni salah lah. Bilangan atom hidrogen per molekul butina lebih tinggi salah lah sebab dia sama. Lebih tinggi ni salah. Sebab sama je. Dua-dua ialah 4 karbon. Di butana menyahwarnakan warna perak air bromin. Salah. Butana tidak. Ni terbalik ni. Terbalik. Butana tidak. Butina dapat menyahwarna. Okey. So disebabkan tu D ni salah. Okey, persamaan berikut menunjukkan penukaran butanol kepada butina. Okey. Ni alkohol ni butanol mengalami proses X dan ditukarkan kepada butina. Namakan apakah proses X ni? Ini ialah nampak dia membuang satu molekul air ni. So ini ialah pendehidratan nama proses ni. Pendehidratan. Kalau pengoksidaan alkohol akan menghasilkan asid karboksilik. Kalau pengoksidaan. Okey. Kalau penghidrogenan alkohol tak adalah. Kalau alkina ada penghidrogenan. Okey. So pendehidratan. Jangan silap je. Jangan ada G pula kat sini. Bukan pendehidratan. Salah. Pendehidratan. Okey. Antara sebatian yang berikut, manakah punya 2 isomer? So etana tidak ada isomer. Propana tak ada isomer. Butana. Butana ada berapa isomer? Butana lah ada 2 isomer. Okey, satunya ialah apa? Macam ni. Okey. Semua ni rantai lurus, satu isomer dia. Masukkan hidrogen ni. So ini ialah N-butana. Satu lagi macam mana? Kita jadikan 3 atom karbon sebagai rantai terpanjang dia. Kemudian kita letakkan satu karbon di tengah situ. Semua karbon mesti ada 4 ikatan. Jadi kita masukkan hidrogen. Nampak formula struktur berbeza. Tetapi formula molekul dia masih sama. C4H10. Okey. So ni namanya ialah 2
dash metil. 2 metil ada 3 karbon propana. Okay, 2 metil propana. So C. Kalau pentana lebih dari 2 lah isomer dia. Okay. Antara sebatian berikut, manakah akan bertindak balas dengan zinc dan membebaskan gas hidrogen? So, kita tahu sebatian karbon yang boleh bertindak balas dengan logam, oksida logam, karbonat logam, itu ialah asid karboksilik. Jadi, kita carilah di sini yang mana satu asid karboksilik. Kita tengok A ni ada OH, ini ialah alkohol. B, ada CH3C, kemudian OOCH3, ini ialah ester. Dia dua tu berada di tengah-tengah. Antara dua C. Okey, yang C ni ini ialah CH3, CH2. So, ini ialah alkina ni. Okey, alkina. So, alkina tak tindak balas dengan logam. Dan D, nampak ni kumpulan berfungsinya sini. Ini kumpulan berfungsi. Okay, kumpulan karboksil. Kumpulan karboksil. So, ini ialah asid karboksilik. Jadi, asid karboksilik bertindak balas dengan zinc. Menghasilkan zinc. Ni ialah asid etanoik, zinc etanoat dan gas hidrogen. Okey, Rajah 1 mewakili formula struktur suatu sebatian karbon. Okey, so kita pun lihatlah Rajah 1 ni. Nampak COO dia berada di tengah-tengah ni. Antara dua ni karbon. Jadi ini ialah apa? Ini ialah ester. Apa nama ester ni? Okey, kita tengok ni. Ni ada dua karbon. Dua karbon. Jadi etil. Ni nampak dua karbon juga. Etanoat. Okey, etil etanoat. Manakah antara pasangan berikut adalah bahan tindak balas untuk menghasilkan sebatian karbon dalam Rajah 1? So, kita tahu bahawa ester ni terhasil daripada tindak balas antara alkohol dan asid karboksilik. Jadi, kalaulah sini ester dia ialah etil etanoat, maksudnya alkoholnya ialah etanol dan asid karboksiliknya ialah asid etanoik. Okay. Jadi kita lihat pilihan jawapan. Ni Ni etil etanoat tadi. Jadi asid karboksilik ni yang mana yang ada ikatan ganda 2 ni. Pada O ni ada ikatan ganda 2. Itu ialah bahagian asid karboksilik dia. Jadi kita cari asid etanoik. Ada dua jawapan sini. Dua karbon asid etanoik. Kemudian alkoholnya sini. Dua karbon juga. Itu ialah etanol. So, jawapan dia ialah C. Okey, etina bertindak balas dengan steam. Steam ni ialah air lah. Cuma air dalam keadaan gas. Pada suhu 300 darjah Celsius menghasilkan sebatian M. Etina tambah air menghasilkan M. Asid fosforik pekat digunakan sebagai mangkin. Apakah M? So, ini ialah tindak balas apa ni? Etina ni tambah steam. Steam tu ialah air. Jadi, ini ialah penambahan air. Penghidratan. Penghidratan. Okey, jadi hasilnya yang nanti ialah alkohol. So, kita cari yang manakah formulanya ialah alkohol. Ini C2H4 ni ialah etina. C2H6 ni ialah etana. C2H5OH inilah etanol. Okey, C2H5COOH ini ialah asid propanoik. Okey, salah. Okey, next. Rajah 2 menunjukkan formula struktur satu sebatian T. Okey, so formula struktur T ni, kalau kita lihat ni ialah C4H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H8 kan. Ini ialah butina. Berapakah peratus jisim karbon dalam sebatian T? Okay. So, cara nak menghitung jisim, peratus jisim karbon ialah kita ambil bilangan atom karbon 4, darab dengan jisim atom relatif karbon 12, bahagi dengan jisim molekul relatif bagi keseluruhan butina ni.
Jadi 4 darab 12 tambah hidrogen dia ada 8 atom hidrogen darab 1. Jisim atom relatif ni diberi sini. Okey, darab 100 peratus. Jadi kita dapatlah ini ialah 48/56 darab 100. Jadi kita dapat jawapan dia. Okey, jawapannya ialah D. Okey, ini ialah bagaimana cara kita menghitung peratus jisim karbon per molekul. Rajah 3 mewakili formula struktur satu sebatian karbon. Okey, kalau kita lihat formula struktur ni, nampak ada COO di tengah. Jadi kita tahu ini ialah ester. Ester terhasil daripada tindak balas antara alkohol dan asid karboksilik. Alkoholnya ialah bahagian ni ni dipisahkan oleh O. O ni ini ialah alkohol. So ada dua atom karbon, jadi ni ialah etanol. Okey, ini ada COO ni. Ini ialah bahagian asid etanoik. Nampak ada dua atom karbon juga. Jadi ini ialah asid etanoik, asid karboksilik Ini ialah asid etanoik. Okey. Jadi namanya ialah etil etanoat. Sifat fizik manakah mengenai sebatian karbon dalam rajah 3 ni benar. Jadi kita cari sifat fizik untuk ester lah ni. Okay, kita lihat pilihan jawapan. Berbau wangi, cecair, berwarna, larut dalam air, tidak larut dalam air. Okay. Yang first yang confirm kita tahu ialah ester ni berbau wangi. Dan ester tidak berwarna. Ini ialah etil etanoat. Dia cecair tanpa warna. So, ni salah. Dan etil etanoat larut dalam air. So, 1 dan 3 sahaja B. Okey. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.